otak balik Leslie. Sebelum saya famous pun saya boleh cari partner dengan mudah. Tak ada fikir. Saya Pergi mampus. Mungkin orang tak setuju. tuan dua orang ni dah bawa benda tu. Bila tuan mati nanti, Bukan kita nak paksa orang ikut yang kita. Dan boleh present boom boom boom. Baru kita best, betul tak? Aku dapat lebih banyak DM dari perempuan compare to kau. Aku attack benda aku takut tu. Welcome orang yang ada masalah, konsisten, semangat, lepas tu susah nak fokus. Ini belum masuk selari masyarakat. Welcome to the Isbah Kingdom. Episod yang seterusnya, Henyak Podcast, satu-satunya podcast yang merangsang minda dan melawan pemikiran arus standard masyarakat majmuk. Sesiapa yang baru first time tengok dalam keadaan badan bersedia. Okay. So hari ni kita bersama kita punya guest. Pertama sekali ahli secret group Habil Zubaidi. Bagi tepukan guys. Dan DMA Islam. Okay, kadang ada orang tanya saya kan, kenapa saya layan DMA ni? Okay, sebab ada yang tak suka DMA. Okay, ini saya bagi tahu sebab apa lah. Pertama, saya rasa DMA boleh menjadi satu penanda aras untuk ramai adik-adik kat luar sana. Sebab hari ni kalau kita tengok semenjak zaman moden ni, zaman media sosial, ramai orang semakin hilang keyakinan diri. Jadi bila kita tengok DMA, sebab kalau saya yakin persepsi orang yang mungkin tak suka ni, kadang-kadang dia tengok DMA ni dia nampak jinak lah. Penampilan dia tu jinak, spek dengan mata, rambut, baju soalam. So orang akan ada persepsi, oh sepatutnya budak macam ni jinak, tapi dia terbalik. Dia punya level confident dia tinggi, tak ada hijab. Jadi mungkin bagi saya, kita boleh ketengahkan supaya mungkin adik-adik yang umur 18, 19, mungkin kalau saya ni dia rasa macam jauh sangat, walaupun saya dengan DMA ni beza setahun je umur. Okay, jadi DMA, saya nak tanya satu pembukaan lah, soalan. Kalau kita tengok podcast dengan Yusuf tu, kalau baca komen Yusuf tu dihentam teruk. Betul. Oleh peminat-peminat DMA. Dan saya nampak hentaman tu lebih kepada emotional. Betul. Dan Yusuf ni dia pertama dia bukan wartawan lah kan. Mungkin dia pun belajar, baru nak belajar cakap kan. Okey, apa macam DMA sendiri macam mana? Adakah DMA ada rasa emotional dengan sesi dengan Yusuf tu? Dengan Yusuf tak ada emosional apa pun. Saya tak ada masalah apa-apa dengan Yusuf. Cuma mungkin soalan dia a bit keliru lah. Macam nak jawab tu macam kena fikir dulu. Tapi overall tak ada terguris hati apa, tak ada lah. Okay. Mungkin viewer dia emosional sikit. Tapi maksudnya DMA adalah seorang yang memegang prinsip bahawa lelaki tak boleh emosional. Lelaki tak boleh emosional. Jadi apa nasihat DMA kepada follower DMA yang tegar ni, yang emosional ni? Untuk follower, kita tak boleh emosional sebab kita lelaki. Lelaki yang emosional ni dia orang lemah lah. Sebab perasaan untuk dirasai, bukan diikuti. Itu bagi saya. Rasa sedih tak apa, tapi kita tak jadi sad boy. Kita tak berhenti kerja juga. Tetap pergi gym, sama. Maksudnya adakah DMA rasa emosi seorang lelaki tu dia tak boleh express emosi dia? Lagi tak boleh express emotion. Maknanya tidak mempengaruhi dia punya tindakan. Contoh sedih tak pergi gym. Maknanya dia terpengaruhi lah. Bagi down tak pergi kerja. Down tak pergi kerja. Down tak pergi gym. Okay. Itu masalah. So maksudnya lelaki kena amalkan prinsip mind over emotion. Mind over emotion. Maksudnya based on dia punya responsibility lah, tanggungjawab sebagai lelaki ni, apa pun perasaan aku kena make sure the job done. Betul. Okay. Imagine seorang ayah dia kata, saya tak nak pergi kerja sebab tak ada motivasi. Lemah ayah macam tu. Okey, betul. Jadi maksudnya DMA bagi tahu dia orang yang masih muda ni kena start daripada sekarang lah. Daripada sekarang kena start kawal emotion. Okey. Apa praktis dia? Praktis dia kalau macam saya, dulu saya seorang yang baran, maknanya marah. Baran Saya panah baran. Okey. Dulu red flag gila, panah barang. Tapi lama-lama bila saya marah tu saya cuba control, cuba suppress. Rasa tak apa, tapi cuba untuk latih kawal dan benda tu menjadi untuk saya. Orang lain tak pasti lah. Tapi apa aktiviti boleh buat tu untuk kawal marah tu?
Kalau marah, saya sebenarnya lebih kepada mindset. Saya nampak macam beza Tuan sikit lah. Tuan kata kalau macam rasa horny kena pergi gym kan. Saya buat juga benda tu. Cuma saya lebih kepada latih dalaman. Okay, kalau horny, tangan ni jangan masukkan seluar. Saya boleh kawal minda saya. Okay. Walaupun rasa bagaimana sekalipun. Okey, betul. Betul. Saya sebenarnya saya suka bagi tahu orang praktikal. Betul, sebab untuk orang umum lebih mudah. Kalau kita tengok, sebenarnya mengurus diri jadi sabar ni dia adalah sunnah Nabi SAW. Kan Nabi anjurkan bila kita marah ubah pergerakan. Betul. Ubah pergerakan ni maksudnya ialah kita mengalihkan energi. Okey. Sebab tu kena contoh saya bagi contoh. Beberapa bulan lepas korang ingat tak ada satu kes kemalangan sebuah kereta warna biru. Orang mula-mula nampak dia dekat tol tu, dia bergaduh dengan pasangan dia. Lelaki wanita gaduh. Okey. Mungkin bila dia lelaki bayangkan ada energi ni. Perempuan duduk sebelah. Okey, lelaki tu rasa marah, nak tampar tak boleh. Betul. Apa lelaki akan buat? Kaki dia tekan minyak. Apa dia akan buat? Bawa laju Tuan. Dia akan tekan minyak kuat-kuat. Dia akan halakan energi dia dekat minyak. So apa berlaku? Accident. Yes. Okay, so maksudnya energi tu kita tak boleh musnahkan dalam teori fizik tak silap saya kan. Keabadian tenaga. Okay, apa dia punya teori dia? Tenaga tidak boleh dicipta. Tenaga tidak boleh dicipta ataupun dimusnahkan, hanya boleh dikonvert kepada benda lain. Yes. So maksudnya saya bagi beritahu orang, kalau kau tengah marah, apa kau kena buat adalah, kalau lelaki kita dalam rumah, ada keluarga, kalau marah keluar daripada rumah. Betul. Pergi lari. Okay, sampai lembik. So energi tu akan habis. Kalau tengah marah dalam kereta, cari tempat yang selamat untuk berhenti, mundar mandi. Lompat bintang ke, push up ke, buat sesuatu, halakan energi. Betul. So itu strategi, dia praktikal. Okay, saya faham DMA punya advice dekat orang muda ni dah cantik lah. Cuma DMA tengok macam DMA buat, lepas tu bagi tahu dia orang on practicality. Betul, setuju. Kan? Okay. Sila Bil. Okey Tuan. Soalan saya dekat Tuan DMA tentang mindset penilaian orang luar ni Tuan, netizen ni. Macam contoh dia orang rasa based on diri dia orang Tuan. Contoh lah macam Tuan cerita pasal Tuan kerja kerajaan, Tuan nak berhenti, Sisi cakap janganlah, sayanglah kerja tu kan. So kes yang terjadi ni adalah DMA podcast. Orang rasakan dia DMA. Dia rasa macam dia tu student, pergilah ambil dia. Sedangkan DMA tak cakap apa. DMA semangat nak pergi podcast untuk bagi apa nama, motivation, ilmu dekat orang ni dengan Tuan. Tapi orang lain yang rasa DMA dia, tapi dia tak tahu DMA macam mana. Dia orang rasa pergilah ambil DMA, pergilah sana, bawa lah dia budak lagi sekolah lagi kan. DMA dengan Tuan ada conversation sendiri. Dia orang tak tahu belakang apa cerita, pergi makan sama, pergi main kuda, pergi apa semua. Tapi dia orang base dengan rasa diri dia orang Tuan. Tuan faham itu? Dia rasa macam aku student ni, dia orang je pula yang over kat situ Tuan. Kalau aku kena ni aku koyak. Faham. Tapi sekarang ni macam mana kita nak ubah mindset penilaian kita Tuan? Netizen menilai kita based on diri kita, sedangkan kita tak rasa macam tu. Tapi tiba-tiba kita tengok kenapa dia yang tahu diri aku macam ni. Tuan faham macam tu? Macam mana DMA? So soalan dia macam mana nak ubah netizen? Macam mana nak ubah mindset dia? Mindset netizen ni. Dia contohlah apa-apa kes pun. Kes cerai, kes itu, kes ini, dia orang rasa macam diri dia orang. Kau curang, sedangkan orang tu mampu. Orang tu dalam bank berkepuk-kepuk bini, dia boleh lah semua tu. Saya bukanlah sokong benda tu, tapi saya cakap kehidupan orang lain kita tak boleh judge macam diri kita macam tu. Faham? Faham. So dia sebenarnya macam ni kenapa, macam mana DMA boleh tidak apa berlaku kat orang tak relate kat diri? Macam mana DMA practice benda tu? Tak faham sangat soalan. Okay. Dia punca. Okay Tuan, kita tukar tak, lain. Betul lah. Tak macam ni. Sekarang ni kalau kita tengok kat luar sana, saya namakan benda ni pemindahan rasa. Orang tu dia absorb, dia membayangkan dia melalui situasi tu dan dia express jadi emotional. Kenapa DMA tak ada macam tu? Sebab
Pertama, saya tak kisah tentang hidup orang. Pergi mampus. Contoh kalau jiran saya jadi kaya, saya takkan dengki ataupun saya nampak orang lain berpoligami, saya tak jadi acah-acah hero. Saya takkan buat video kenapa awak poligami, tak kesian ke kat bini awak. Contoh kalau buat isu poligami. Sebab yang kena concern bini pertama dia, bukan bini orang ataupun suami orang. Sama lah. Orang lain saya tak kisah. Saya tidak kisah langsung dengan kehidupan orang lain. Pergi mampus lah. Kalau tuan macam mana? Kenapa saya tak ada rasa macam kalau orang lain jadi sesuatu, kenapa saya tak terlibat untuk marah ke emosional Betul. Pertama sekali, saya fahamkan diri saya bahawa tu bukan aku. Kan, tu bukan aku. Sebab dia macam ni. Contohlah kalau orang tu tak faham kan, apa akan berlaku. Pertama, pemindahan rasa tu dia sendiri rasa sesuatu ke atas orang lain apa yang berlaku. Kedua, bila orang lain memindahkan rasa dia kepada kita, kita akan setuju. Contoh, waktu saya nak pergi kerja kerajaan, saya ada ketua kerani yang dah kerja selama 35 tahun. Bila saya nak berhenti kerja, dia advise saya. Dia terlalu emotional dan dia kata sayang. Okay? Imagine kalau saya tak faham. Saya tak faham bahawa yang sayang tu adalah dia. Betul. Dia imagine bahawa kalau aku dah lama kerja, kalau aku berhenti sayang. Faham tak? Betul. So apa yang dia rasa tu okey untuk dia, tapi tak semestinya okey untuk orang lain. Macam tu sebenarnya. Ini maksud dia pemindahan rasa tu. Faham. Faham. Okay. Teruskan. So tuan, tentang ni tuan. Faham kan? Faham. Okay. Tentang macam ni, kebanyakan penganut daripada DMA adalah remaja yang sekolah, yang ni lah. Dia orang takut nak pergi kat tuan, takut nak dengar tuan cakap sebab tuan terlampau lantang. Bila dia dengar, dia rasa macam Tuan Nazri ni marah ni. Dia orang tak boleh, ada orang tak boleh terima dengan cara macam tu. Kita kena berlive macam tu kan. Ada orang tak boleh. Yang dia nak ubah diri dia, memang dia kena marah, dia okey lah. Macam tuan DMA ni, dia orang punya semua yang okey, dia orang baik-baik semua, dia orang boleh DMA cakap, dia orang rasa macam respect kat DMA, dia boleh cakap benda-benda ni. Tapi bila dia orang pergi kat tuan, dia rasa macam aku tak boleh, Tuan Aziz ni macam marah je, so dia pergi. So macam mana sekarang ni kita nak rasa, kita nak gabungkan daripada contoh tuan DMA, orang-orang dewasa tak nak dengar dia punya. Betul. Orang-orang tua, dia budak lagi, apa aku nak dengar cakap dia. Habis mula tengok DMA apa rasa? Jujur. Saya tak ada apa ya ke? Takut kena tak, saya serius. Jujur je lah. Saya jujur. Saya dengar sebab saya tengok tuan apa semua, memang motivation. Saya tak ada nak macam tuan saya accept, macam DMB pun saya accept. Tak ada. Cuma bukan tuan haters ke? Bukan tuan. Saya pun haters tuan, saya haters DMA. Tapi jujur. Tak jujur. Dia ada side dia. DMA saya dalam diri saya lah, saya tak suka ada kata kartun semua sebab saya dah dewasa. Okay, because of that tak suka dia, betul? Bukan tak suka. Tak apalah, cakap je lah. Jujur je tak, kita nak belajar. Saya tak suka bab tu lah tuan. Okay. Bab tuan pula, saya tak suka sebab mula-mula dulu tuan memang macam tu. Macam apa yang remaja rasa, saya tengok, botak ni siapa ni, belagak cakap saya slide kan. Lama-lama dia macam tuan cakap, kau slide sini keluar, kau sini TV pun ada. So lama-lama dia akan makan, dia akan masuk dalam diri. So macam mana kita nak gabungkan generasi muda dengan tu ni sekali. Dia boleh dengar ni, yang ni boleh dengar ni, macam mana tuan? Okay, saya dulu lah. Lepas tu DMA bagi pendapat kan. Sebenarnya saya tak ada masalah dengan, saya pun belajar daripada orang muda. Daripada DMA pun saya boleh belajar, tak ada masalah. Daripada sesiapa pun. Sebab saya ada that kind of mindset. But bagi saya, life experience setiap orang tak sama. Pengalaman dan kematangan seseorang tu sebenarnya dia bukan based on berapa umur dia. Macam DMA cakap kan, ada orang dia dah kahwin tapi kepala otak dia masih lepu. Okay, dia masih tak boleh read between the line, dia tak boleh fikir dengan waras. Ada orang belum kahwin lagi, tapi walaupun dia tak ada experience kahwin tu, dia faham dah fundamental tu apa. Lelaki ni apa tanggungjawab dia, kan? Jadi pandangan saya, semua orang kena belajar. Kita jangan tengok siapa yang bagi nasihat, kita tengok apa isi dia. Dan kita tak bolehlah rasa emotional. Faham tak? Ramai orang, kenapa dia tak boleh dengar nasihat? Sebab dia emotional. Dia try nak defense diri dia. Okay? Sebab semua orang kena tahu, tujuan kita bagi nasihat ni bukan nak cakap kau salah, nak bagi tahu kau, you can do better.
Itu matlamat dia sebenarnya. Jadi semua kena belajar tu. Okay, tak kisahlah kalau kartun. Tapi kita belajar dari satu sudut kan. Manusia ni secara psikologi dia akan suka benda yang sama. Bila katalah Habil, dia tak suka Hello Kitty. DMA post video Hello Kitty. Kan sebab tu dia rasa sebenarnya tak suka. Sebab kalau aku tak main benda ni. Tapi kita kena belajar apa tau. Oh tu dia. Sama macam tadi tu. Betul, oh ni dia. Aku tak pernah dengar apa dia cakap. Aku tak buat macam ni, tapi aku dengar apa dia cakap. Kalau ada input aku guna untuk dalam hidup. Bukan kalau aku tak suka dengan cara dia, aku tibai dia supaya dia ikut cara aku. Faham tak? Akhirnya kita yang tak okey. Dia macam mana? Kalau saya kan, sama lah. Follower Azri Walter kecam saya, follower saya kecam Azri Walter. Sebab kita beza umur macam saya. Orang suka bandingkan saya dengan Tuan Azri. Sebab dia kata Tuan Azri dah ada business, dah ada result. Betul lah. Mana Aci nak compare macam tu. Saya on the way jadi Azri Walter, insyaAllah. Saya on the way. Amin. On the way nak bina bisnes sebagainya. Walau bagaimanapun, untuk orang muda, saya dah ada mindset yang padu. Saya ada communication skill yang bagus, confidence, saya tak insecure, saya boleh bercakap dengan orang dan saya boleh menjual sikit-sikit walaupun tak sepadu Azri Walter. Tapi boleh lah untuk buat sales sikit-sikit lah. So begitulah. So untuk apa soalan tadi? Tak, sebenarnya maksudnya DMA bagi tahu based on apa yang DMA dah buat lah, betul? Apa yang saya dah buat. Dan ada certain benda kita boleh belajar walaupun kita belum lalui. Contohnya, kita tak perlu terjun bangunan dulu untuk tahu terjun bangunan tu sakit. Sebab kita boleh fikir sains. Terjun bangunan sakit lah. Confirm sakit. Sama macam perkahwinan. Kita tak perlu kahwin dulu untuk tahu kita ni kena jadi provider. Kita kena ada self-sacrifice sebagai seorang lelaki. So benda macam tu kita tengok nasihat dia, bukan tengok orang dia. Tua pun tak sepertinya bijak dan muda pun tak sepertinya bodoh. Okay, faham. So ada yang minta saya tanya kan, DMA lepas habis belajar ni apa plan lah? Plan saya memang saya nak jadi entrepreneur ataupun usahawan lah. Saya nak berkecimpung dalam dunia usahawan. Maksud hari pertama lepas grad terus start business? Ya. Ataupun dah start sekarang? Sekarang fokus kepada media sosial sikit-sikit macam tu lah. Maksud dah start lah, gerakan tu dah start. Gerakan tu dah start. Okay. Sebab apa nak jadi usahawan? Sebab usahawan ni fit untuk saya. Saya punya pertama lifestyle. Contoh saya nak duit 10,000 sebulan. Tu kira selesa dekat Kelantan 10,000 sebulan selesa. So itu permulaan target saya. Sebab bila kata kita nak duit, kita nak ada target lah berapa-berapa. So 10,000 sebulan untuk kalau kerja lambat. Saya nak kahwin lagi. Lepas tu nak kahwin 2 lagi. So saya perlu benda yang unlimited money. Kalau kerja mungkin saya boleh pakai Mercedes tapi pada umur 50 tak nak. So saya nak lebih lagi duit, lebih lagi selesa. So saya rasa entrepreneurship ataupun keusahawanan adalah benda yang terbaik untuk saya. Okay, faham. Maksudnya sebab unlimited income. Unlimited income. Tapi okay, saya based on pengalaman saya dah buat bisnes. Saya ada satu teori. Saya jumpa ramai orang berniaga. Bagi saya orang berniaga tak patut tanya soalan bagi saya semangat. Betul. Sebab saya ada satu teori. Sebenarnya seseorang manusia, kenapa DMA cenderung buat bisnes tau? Sebenarnya apa yang dia cakap tadi based on satu benda yang dirasa. Tapi sebenarnya saya boleh rungkai lagi. Bila DMA growing, self-development to growth kan. Ada mindset yang sharp, level confident yang tinggi, rasa macam nak achieve something, rasa hungry kan. End up automatic akan jadi entrepreneur. Dia automatic. Kemampanan sosial seseorang tu, dia akan membuat orang tu cenderung jadi usahawan. Sebab the only jalan kejayaan yang freedom untuk express diri dia sebenarnya. Tu je kejayaan yang boleh kita buat express diri kita. Kita boleh create apa-apa, kita boleh explore. Faham tak? Sebenarnya sebab itu. Sebab tak semua orang boleh hidup biasa-biasa kan. Ya, betul. Ya weh, sila Wan. Nampak macam tak sabar nak pegang mic tu. Okey tuan. Tapi salam lah, dah salam belum? Dah. Terjadinya seorang DMA ni adalah daripada apa yang dia lalui, ujian dan apa lagi, kecaman dia dapat tu. So tak semua orang boleh jadi macam ni. Macam tuan, tak semudah ni tuan nak naik, betul? Betul. So apa nasihat tuan kepada remaja-remaja, anak-anak muda untuk dia orang
lawan rasa apa nama ujian yang dia dapat tu, kecaman yang dia dapat tu. Kalau tuan konsisten betul daripada tuan kata 2020, tuan post ada orang kena kecam, profile gelap, lepas tu diam, bilang dia aktif. So dia tak konsisten dan tak menjadikan dia yang sekarang. So macam DMA dia konsisten, ujian yang dia tempuh dengan kecaman semua tu dan menjadikan dia sekarang. Bukan mudah nak jadi macam ni. Bukan tiba-tiba tiba-tiba famous. Bukan macam tu. Dia ada dia punya peringkat dia. So apa yang tuan lalui, apa nasihat tuan kepada anak-anak muda yang dia orang nak menjadi macam tuan, yang dia nak jadi macam tu? Pertama untuk jadi lelaki hebat, dia memang kena undergone certain trauma dalam hidup. Mustahil lelaki hebat hidup biasa-biasa ataupun hidup dia just happy. Maknanya dia lelaki tak berkualiti. Untuk jadi lelaki berkualiti, betul tak tuan? Dia perlu undergone certain trauma ataupun kesusahan. So setiap ujian tu adalah opportunity untuk kita naik level ataupun jadi orang lebih hebat. Sebab ada orang dia mati mak, dia jadi sad boy. Ataupun dia mati ayah, dia jadi sad boy. Macam saya, ayah mati, saya jadi lebih alpha, jadi belajar untuk jadi pemimpin dalam keluarga. Tu contoh lah. Apa-apa ujian adalah untuk kita sama ada lulus ataupun tak. Ada orang bila diuji dia jadi makin teruk. Macam saya pernah di cancel pada bulan 3. Cancel? Kena cancel. Oleh masyarakat satu Malaysia cancel. Kecam. Kecam. Kes apa tu? Ada statement saya terlalu tinggi untuk difahami oleh masyarakat. Apa tu cakap? Apa statement tu, ulang balik? Statement mana tahu ni boleh kena kecam kali kedua? Betul. Statement tu saya pernah kata, wanita ni salah satu fungsinya adalah untuk memuaskan nafsu. So go to both side lah. Sebab benda tu saya dengar berceramah. Abang dia ada ustazah, dia kata badan perempuan ni tempat lepaskan nafsu. So secara tu betul lah. Tapi orang dia tak faham. Dia kata saya ni mengobjektify perempuan. Salah. Objectify ni bila saya kata perempuan adalah objek seks ataupun hanya untuk benda tu. Tapi saya kata salah satu tujuannya. Maknanya benda tu benda betul lah Tuhan ciptakan perempuan dan lelaki saling melengkapi. Termasuk dalam pengurusan seksual. Sebab benda ni lah kena cancel. So lepas kena cancel saya jadi makin kental, makin hebat. Kena cancel ni satu Malaysia. Orang call tak putus-putus, orang kecam. Orang call? Orang call nak kecam lah. Orang call nak maki? Yes. Orang call, lepas tu orang body shaming, nak pukul secara besar-besaran. Semua media sosial dia orang akan gali sedalam-dalamnya. Lepas nak cancel tu, setiap kali saya keluar saya ready nak fight. Okay, apa yang DMA belajar daripada, sebab saya setuju lelaki kena undergone trauma to become a better man. Dalam masa sama learn something to become a better man. So apa yang DMA belajar selepas peristiwa cancel itu? Lepas kena cancel, saya belajar untuk lebih kuatkan mental. Sebab body shaming ni dia lain. Body shaming kalau seorang dua dengan satu masyarakat body shaming kita dia lain. Contoh lah, saya yakin saya ni seorang yang kacak. Tapi bila 1,000 orang body shaming kita setiap hari, kau ni hauk, kau ni hodoh, hidung kembang, contoh. Lama-lama kita jika tak kuat, kita akan mula percaya orang lain. Kita akan mula percaya aku ni betul-betul hodoh. Setuju. Akan setuju. Akan setuju. Realiti kita akan berubah. Kita akan percaya realiti yang orang lain cipta. Tapi tak, saya tetap percaya saya handsome, saya cuba lawan mindset saya. Memang stres masa tu sebab ada rasa macam sugul lah. Macam rasa rasa down ke apa ada? Rasa hit lah, rasa stres. Stres tu ada sebab orang kecam, orang kecam. Tapi saya cuba lawan secara mentally cuba lawan. Okay, pergi mampus. Okay. Last sekali jadi makin kuat. Okay. So itu yang antara DMA belajar lah. Tu antara DMA belajar. Kedua, saya belajar bahawa netizen mudah berubah. Dulu cancel saya body shaming, sekarang kata saya handsome. Netizen mudah switch team. Tu lah. Tu kelakar sikit. Okay, jap. Sabar Fil. Okay, saya ada satu lagi. Mungkin saya boleh buka minda DMA dan semua orang lah. Yang mungkin saya kebolehan memahami banyak perkara dari dimensi yang berbeza kan. Sebenarnya lagi satu pelajaran yang DMA boleh belajar ialah, sebab saya kalau main media sosial ni, saya mungkin lebih lama daripada DMA lah. Betul. Okay. Apa yang boleh belajar ialah, ada benda yang memang betul. Tetapi bila kita menyatakan ia secara public
dengan ada macam-macam orang dengan macam-macam jenis mindset, latar belakang kehidupan, kita kena tahu kemungkinan besar message itu sebenarnya orang tak faham. Betul. Okay, so itu sebenarnya benda lesson yang sebab dia nak pergi jauh lagi kan buat konten ni. Jadi bukan maksud saya suruh play safe, okay, tapi kita kena faham. Contoh kalau kita tengok itu hari ada seorang acik tu apa peniaga entah kan, dia sentuh benda-benda yang sensitif. Faham tu maksudnya sensitif. So apa kita boleh buat, jangan sentuh benda-benda bersifat kaum, agama kan, bersifat jantina, benda-benda macam tu lah terutamanya. Okay, sebenarnya betul. Untuk kita punya conversation kita okay je, kita faham, dan orang macam kita tak emotional. Saya boleh orang tu tibai saya, lepas tu saya boleh lepak minum dengan dia. Saya ada that kind of mentality. Saya tak no hard feeling. Betul. Sebab kadang-kadang ada orang, dia orang kena faham, untuk menyorok di belakang account fake dan melontarkan kata-kata negatif senang. Betul. Okay, dan dia orang kena tahu, untuk orang macam kita yang letak wajah sendiri, mempunyai prinsip sendiri, dan DMA kena tahu salah satu sifat masculine ialah ability untuk berdiri teguh dengan prinsip walaupun satu dunia tak percaya. Betul. Ataupun tak setuju. Itu lelaki sebenarnya. So imagine kalau lelaki tak ada prinsip, dia boleh dikawal tak? Kita bina naratif sikit, so dia orang tak ada prinsip, semua ikut. Betul. Tak ada siapa berani. Imagine dalam masyarakat kita tak ada lelaki yang berani bagi tahu, sorry saya rasa ni macam tak apa okey lah. Sebab pada pandangan saya bla bla bla. Betul. Semua orang tak setuju. It's okay. Ini adalah pendapat saya. Agree to disagree. Itu sebenarnya kena ada dalam masyarakat kita lah sepatutnya. Okay. So silakan ambil. So tuan dah cakap pasal fake account apa semua tu, sebab sekarang Dan sorry, maafkan saya Bil kerana mencelah. Sebab kadang-kadang kita punya huruf tu dia tergapung. Dan semua orang kena tahu kadang-kadang diorang ni bila katalah saya kan, saya pun ramai je haters. Diorang kena tahu, apabila dia memberikan kata-kata dengan tujuan untuk melukakan hati kita, diorang kena tahu saya daripada kecil, saya train diri saya lukakan diri saya every single day. Apa akan jadi kepada saya? Saya immune terhadap luka. Betul. Tapi imagine diorang tu, diorang tak train. Betul. Imagine kalau saya reply diorang, dan dengan saya bukan sahaja dah biasa dengan luka, malah saya handal untuk melukakan. Kalau saya reply diorang, saya berani jamin walaupun dia tahu tak ada siapa kenal diorang confirm akan murung sehingga 7 keturunan. Itu diorang kena tahu. Tapi make sure kalau orang lah, kalau nak main game ni, make sure kita betul-betul hati kuat lah macam tu contoh. Betul. Sebab tapi untuk orang macam kita tak, sebab hanya orang yang tidak ada achievement dalam hidup sahaja yang ada masa untuk layan benda-benda negatif. Orang tak ada achievement je. Ada masa nak kecam orang. Ada yang tulis karangan tu tuan. Yang jenis tulis karangan, lepas tu bagi hujah, lepas tu ada citation kat bawah. Nampak? Orang tu hidup dia tak ada apa. Kan? Tak ada kerja. Tak ada. Dia tak contented. Silakan Bil. Nampak daripada tadi terlenai dia So tu. saya nak cakap lain, tapi saya sambung bagi lagi menarik. So apa yang tuan cakap ni, zaman sekarang ni, laki yang sugul, yang sad boy, SSB SBB, dia orang ni berselindung dalam dunia maya ni tuan. Dia orang berselindung, dan sekarang ni perempuan yang conquer media sosial ni, perempuan yang cari demand kat media sosial ni, yang dia orang, tuan faham kan, dia orang cari demand. Lelaki sorokkan dia identiti untuk mencari demand wanita-wanita. Sebab tu sekarang ni makin teruk. Sebab tu Abdul tak ada gambar profil. Macam mana tuan? Tuan punya IG? Habis insecure lah. Bukan. Itu saya cerita ni. Saya sebelum ni, saya memang tak ada media sosial. Sebelumnya saya tahu media sosial ni ada bawa duit. Dulu memang bukan media sosial untuk duit. Media sosial dulu adalah untuk menunjuk anak beranak, rumah besar, kereta. So saya masa tu, saya belum ada mindset macam saya belajar betul ni. Saya masa tu, saya rasa macam bila saya tengok benda-benda tu, saya jadi macam tak bersyukur, saya jadi down. Saya jadi, aku tak boleh dah tengok. So saya elak tengok tu, saya fokus kat diri saya sebab apa yang saya ada, saya bersyukur dengan Tuhan, saya
lagi kita bersyukur Allah tambah nikmat, betul. So daripada situ saya kurang media sosial untuk benda tu, point dia. So sekarang ni bila saya belajar dengan tuan, saya nak bangunkan media sosial sebab saya rasa media sosial ni untuk tempat cari itulah. Cari macam-macam sekarang media sosial, duit semua kan. Lost sekejap saya nak cakap apa. So bila saya nak membangunkan benda ni kan, apa saya dah lupa nak cakap apa. Bila saya nak membangunkan ni, soalan ni. Okay saya ingat. Bila saya nak membangunkan benda ni, bila saya tengok benda-benda yang saya rasa dulu, saya dah ubah. Bila saya tengok tu, saya rasa macam aku tengok ni aku boleh buat. Kenapa dia boleh? Aku kena macam mana dia buat? Saya tak jadi macam dulu. Saya tak jadi profile gelap lagi. Kenapa dah ada gambar, dah ada gambar okay. Gambar Palestin. So sekarang ni bila saya tengok, saya dah bertukar. Saya dah bercampur dengan geng-geng secret group, dengan tuan, dengan orang-orang yang ada mindset yang bukan orang biasa-biasa. Bukan orang biasa maksudnya ada benda. So saya tengok, oh dia berjaya. Macam mana dia buat? Apa dia buat? Saya kata research lah, dia ni daripada mana, income dia, sumber dia daripada mana. So macam tu. Sebab dulu media sosial bukan untuk tempat macam ni, tempat menunjuk. So satu lagi, sekarang ni saya memang nak buat media sosial sebab tuan berdua memang bersyukur lah di ramai peminat apa semua, ramai orang ni. Sebab bila kita mati, kita tinggalkan 3 perkara. Satu perkara bukan ceramah tuan. Okey, soalan dia. Kita kodak tak banyak ni. Tapi bagus. Saya minta maaf Bil. Abi memang bagus. Soalan. So saya, tuan dua orang ni dah bawa benda tu. Bila tuan mati nanti, apa-apa yang tuan bercakap so semua bagi bukan. Bila tuan mati nanti, apa benda yang dekat media sosial ni, bila tuan mati benda tu berjalan, pahala tuan still ada lagi. Betul. Tuan pun sama. Betul. So kat situ pentingnya lah untuk kita bangunkan diri kita. So daripada tuan juga saya belajar. Dulu saya tengok saya tak bersyukur. Sekarang saya tengok saya rasa macam how nak buat apa semua, daripada mana macam tu. Baik. Soalan dia? Tadi tuan cakap pasal IG tak ada gambar. Saya explain benda tu. Okay. So pasal ni sekarang ni, yang pasal lelaki banyak benda tu kan. So sekarang ni saya nak cerita pasal ramai orang nak jadi famous. Tapi dia tak tahu apa tanggungjawab nak jadi famous ni. Apa dia punya responsibility. Responsibility. Okay, baik. Saya nak menarik ni. Saya nak tanya DMA. DMA ni banyak ajar, saya rasa ramai budak-budak minat pasal, saya tengok banyak konten pasal relationship, betul? Asmara bana. So, ada tak DMA rasa satu tanggungjawab? Okay, asalnya dia orang ni tak pandai nak tackle awek. So DMA ajar dia orang cara tackle awek, betul? Betul. So lepas dia orang pandai, dia orang tackle awek, lepas tu digunakan untuk buat maksiat, dan akhirnya berzina. Ada tak DMA risau tentang perkara tu? Bila saya ajak asmara bana untuk hebat dalam percintaan, saya juga pesan jangan berkapal tapi kahwin. Ada pesan lah? Ada pesan. Dia ada pesan dua-dua. Sebab kalau orang tu betul-betul ikut cara saya ajar asmara bana, kamus asmara bana, orang tu pertama dia takkan bunuh diri insya-Allah sebab break ke apa. Dia takkan jadi sad boy. Sebab kita ajar bagaimana lelaki ni nak handle perempuan moden, yang mana perempuan moden ni banyak bermasalah. Kalau curang nak buat apa. Kita ajar benda-benda basic dalam percintaan. Macam tu je. Supaya jadi lelaki yang strong dalam bercinta. Kalau tak pernah bercinta, dia akan tenggelam dalam lautan asmara. Okey. Sebab ramai lelaki yang rosak sebab perempuan. Contoh bila dia break, dia jadi sagam. Dia ambil shisha. Dia ambil liquid heroin contoh sebab broken. Ataupun dia jadi sad boy, tak kerja, sedih, DP profile hitam ataupun DP anime yang menangis tu. Tak nak lelaki macam ni. Tak nak. Kalau break, pergi gym, improve diri. Kita ajar benda macam Kenapa tu. tak nak lelaki macam tu? Sebab bila kurang lelaki yang kompeten, negara pun tu lah. Kita akan ada peluang banyak. Betul orang macam kita. Betul. So kenapa DMA ajar orang supaya jangan, apa kepentingan lelaki jangan jadi macam tu? Lelaki macam tu kita tadi betul lah ya. Rugi untuk negara lah. Maksudnya DMA sayangkan negara dan bangsa lah, betul? Saudara-saudara Islam kita. Betul. Kita tak nak rugikan talent. Imagine kalau satu orang sebenarnya kalau dia faham tentang mengurus emosi percintaan ni dan dia tidak tenggelam dalam lautan asmara bana, dia akan jadi manusia yang bagus. Katakanlah dia buat bisnes ke, dia ada pekerja yang bagus, dia ada isteri, lepas tu dia sara anak-anak dia. Kan itu satu peningkatan dalam sosial. Betul. Okay, faham? Jadi berapa teruk DMA ada pengalaman ke orang sekeliling ke, contoh budak-budak muda sekarang ni
Diorang ni macam DMA cakap kat saya, dekat universiti ada budak ramai, semakin ramai low self esteem. Maksudnya bila nak present assignment pun engkau pergi dululah. Betul? Betul. Okay, so apa advice untuk diorang? Banyak ke DMA tengok banyak sendiri depan mata? Saya punya course adalah course Bachelor of English with Communication. Ada communication. Sepatutnya bila ada communication kat belakang tu, hebat communication. Boleh present, boom, boom, boom. Tapi most student band dekat Uniza yang saya perasan, saya bukan nak, ni bukan spesifik lah, secara umum student band, diorang present baca skrip. Diorang membaca bukan present. Imagine, dekat slide, PowerPoint. Maknanya kita letak point yang powerful sebab tu nama PowerPoint. Tapi dia tak karangan. Dia pun baca gitu. Mana dia orang punya communication tak padu. Lepas tu takut nak present. Sebab dia orang tak push diri dia orang. Dia orang tak push diri. Okay, takut tu punca insecure ke apa? Takut sebab pertama dia orang fikir apa orang fikir. Bila present nanti kalau aku tersalah nanti orang ketawakan aku. Sebab tu lah. So, hidung aku macam mana? Hidung aku macam mana. So saya ajar dia orang masa present, bangun, pandang semua audience, pergi mampus dalam kepala lah. Pergi mampus dengan lecturer yang nak judge aku, pergi mampus dengan kawan aku nak judge aku, pergi mampus aku just nak present. Dan benda tu berkesan kepada saya. Saya tak pasti lah. Saya rasa orang lain pun boleh buat juga. Sebab saya pun buat macam tu je. Kedua praktis lah. Kedua sentiasa present. Tu klise lah. Pertama mindset, kedua praktikal. Okay, tapi saya setuju. Praktis kan. Contoh, dalam sebulan, kita tak perlu expect sebulan sekali kita buat, kita menjadi handal. Betul. Kan, sepatutnya obses terhadap latihan tu kena jadi kita punya mindset utama dalam kita buat apa-apa. Contoh okay, sebenarnya semua berlaku dalam hidup ni dia ada reason. Okay, contoh, kenapa engkau ada masalah duit? Reason dia ialah sebab engkau tak ada kaedah lain untuk mencipta aliran tunai ataupun engkau tidak pandai menguruskan duit. Betul. Kedua, kenapa bini engkau tak hormat kau? Okay, reason dia ialah kerana engkau adalah lelaki yang tidak layak dihormati. Betul. Faham tak? Betul. Semua benda dalam dunia ni dia adalah hint bahawa kita kena improve. Betul. Kan? Cuma kadang orang dia tak perasan. Oh, aku tak pandai present. Dia tak boleh lah expect aku baru nak present hari ni aku akan terus jadi macam DMA. Tak boleh lah sebab DMA, kenapa dia boleh ni? Sebab dia buat content. Betul. Content tu a part of dia punya practice. Betul. Sebab tu bila dia buat assignment, kacang untuk dia. Budak-budak lain yang tak terlibatkan dunia content ni, tiba-tiba dia buat assignment present tu dalam satu sem berapa kali? Tugas dia orang banyak present. Oh, banyak? Banyak. Kalau banyak pun tak handal, teruk lah. Cuma macam mana kita nak bagi, itu tips dia lah untuk bagi tahu budak-budak ni kan, macam mana nak improve. Buat konten pun banyak membantu. Saya boleh bercakap macam ni sebab buat konten lah. Okay. So dia orang boleh praktis buat konten lah. Praktis buat konten lah. Oh, itu real training oh. Oh, tu real. Lagipun kita buat konten, kita package kali kecaman. Kita jadi kuat. Lagi kuat lah. Lagi kuat. Itu yang best tu. Tu yang best. Tapi Demi ada mindset ni maksudnya, apa yang aku takut, okay, dikala orang lain dia takut, dia patah balik. Adakah Demi ada mindset ni? Aku takut, aku attack benda aku takut tu. Betul, kalau saya push. Takut tak apa, buat je. Maksudnya attack benda aku takut tu. Ya, betul. Supaya aku tak ada lagi persepsi dalam otak aku kan. Aku nak pergi rasa sendiri, apa yang aku rasa tu betul tak? Betul. Ataupun aku yang create dalam mind kan. Saya ada satu teori lagi best lah. Sebenarnya, terutamanya kita lelaki lah, sebenarnya nobody give a fuck tentang lelaki. Tak orang peduli. Sebab dunia ni always akan utamakan wanita. Memang itu fitrah dia. Betul. Contoh, kita ada adik perempuan, anak perempuan, ahli keluarga perempuan. Apa-apa berlaku, kita akan utama siapa dulu? Perempuan dulu. Dekat dalam bas LRT ditulis untuk apa? Wanita. Kan? Lelaki tak ada orang peduli pun. Dan yang menariknya ialah, disebabkan kita lelaki, kita tahu orang tak peduli pasal kita. Sebab tu bila kita nak buat apa-apa, kita tak perlu risau pun orang akan peduli pasal kita. Sebab tak ada siapa peduli pun. Betul. Faham tak? Okay, sebenarnya dia orang je perasan lebih. Dia orang perasan. Kalau aku buat ni nanti orang, dia perasan. Dia ingat konon-konon semua orang nak ambil pot pasal kau ke? Tak ada orang kisah pun. Tak ada orang peduli pun. Sebenarnya itu advantage untuk kita lelaki tau. Betul. Jadi kita tak perlu risau. So, nobody give a just give a shot. Silakan Bil.
Okey tuan, saya laju kan Soalan jangan ucapan lah. Saya kena ada hujah dia sikit. Saya berbalik kepada podcast yang terdahulu tentang saya nak relate benda tu. Tanya DMA soalan pula. Okey, ni memang DMA ni. Podcast yang terdahulu tentang Tuan Amirul ada cakap tentang dia asal daripada pantai timur utara semua. Tuan Amirul? Amirul siapa? Tim Tuan Azri Water dululah dalam podcast. Tak boleh lah agak. Saya nak cakap ni lah. Okay, dalam podcast tu dia ada cakap untuk dia buat perkara-perkara lara ni, macam pergi kelab, perempuan ramai kat you apa semua kan, minum arak apa semua dekat pantai timur kurang. So macam mana tuan nanti bila dah habis belajar, tuan nak contoh tuan nak berhijrah ke bandar, kan, tuan nak berhijrah ke bandar. Saya tahu tuan memang dah ada mindset ni, memang susah nak ke arah tu. Lagi satu, tuan famous. Bila tuan nak buat perkara-perkara ni, tuan ada perisai tuan. Bila tuan nak buat, alamak, aku orang kenal. Bila aku nak pergi sini orang tahu. Bila aku nak perempuan sini orang tahu. So nasihat tuan untuk orang-orang daripada luar daripada bandar, bila dia sampai bandar, kita nak elakkan dia daripada culture shock tu tuan. Culture shock. Culture shock. So pertama kita kena faham bagaimana dunia tu berfungsi, supaya kita dah, walaupun duduk kat Kelantan, Terengganu, kita kena tahu kat KL ni banyak maksiat. Bukanlah kata KL ni jahat, tapi percentage tu lebih kuat dekat bandar, betul tak? So kita pertama kena tahu, kena sedar tentang benda tu. Kena aware lah. Kena aware. Ada awareness. Jangan tiba-tiba tengok tiba-tiba Amoy ni kenapa pakai atas daripada lutut. Kena tahu dululah. Kena tahu dulu. Kedua, pasal perempuan ni saya tak berani cakap besar tu. Sebab contoh saya dikurung dalam, bukan dikurung lah, saya dalam bilik dengan perempuan. Saya tak berani cakap besar, saya tak akan sentuh dia. Tak berani. So saya akan guna kaedah, kita elakkan. Kita guna yang halal, ada isteri. So elakkan benda-benda macam tu. Jangan berkapa. Kita tutup terus pintu kerosakan. Macam tu lah cara saya. Kedua, famous tu perisai. Apa nama tak ingat? Habil. Tuan Habil pernah kata, famous ni satu perisai kan. So kita nak buat apa-apa, kita akan nanti orang kenal aku, nanti orang viralkan. Tapi famous juga menyebabkan saya banyak option. Betul, banyak option. Perempuan DM sini sana. Perempuan DM. Ramai lelaki kata saya ni bitchless ataupun tak boleh pull perempuan. Kena ingat, sebelum saya famous pun saya boleh cari partner dengan mudah. Saya hanya perlukan masa seminggu saja untuk cari partner. Nak cari awet mudah je. Banyak pilihan dengan media sosial. Kalau saya guna saya punya fame sekarang, saya hanya perlukan masa 1 hari saja. Aku dapat lebih banyak DM dari perempuan compare to kau orang biasa yang bukan content creator. Aku ada skill untuk attract perempuan, tapi still aku tak buat. So itulah orang hebat. Betul. Contoh, orang yang tak mencuri sebab tak ada tangan, dia tak hebat. Tapi orang yang ada tangan, dia boleh mencuri tapi still dia tak mencuri. Tu orang hebat. Betul tuan. Saya nak perempuan boleh jadi playboy. Boleh sangat. Walaupun pakai spek tebal, still ada orang nak. Spek tebal ni orang akan anggap spek tebal ni tak ada awet nak. Salah, sorry tu. Ada awet suka lelaki spek tebal. Lelaki nerd macam tu. Tu ujian untuk tuan lah. Tu ujian. So benda ni tuan dimomokkan di TV drama. Kalau tuan perasan, contoh ada drama, perempuan pakai baju kurung daripada kampung datang bandar, dijual, dijadikan ni. Betul, dimomokkan benda tu. So orang-orang yang daripada ni, dia orang, contohlah dia orang duduk kampung. So bila masuk, dia orang jadi takut nak keluar bandar, nak belajar, nak kerja. So dia orang duduk je kat kampung tu. Sebab apa? Dimomokkan benda tu. Ada DMA macam kawan-kawan yang rasa tak nak keluar. Macam DMA plan lepas belajar nak duduk mana? Lepas belajar saya nak buat bisnes. Tapi nak duduk mana tu, sebenarnya saya nak duduk dekat bandar. Tapi masa tu saya takut tak ada duit lagi. So mungkin saya akan do something. Then memang at the end memang nak duduk bandar. Sebab nampak banyak opportunity. Saya nak share satu mindset G2 yang DMA boleh apply. Sebenarnya DMA kena anggap DMA sedang duduk kat bandar dah sekarang. Walaupun belajar di Indonesia, memang dah ada dah. Jangan takut tak ada duit. Cakap je aku dah ada duit. Tapi duit belum sampai lagi. Belum sampai lagi. Very powerful mindset kan. Saya selalu amalkan macam tu. Saya sebelum saya capai satu, saya dah berada di sana. Very powerful mindset sebab kita percaya. Sebab selalu yang menghalang manusia ramai sebenarnya apa yang dia percaya je. Ramai orang sebenarnya dia punca dia start daripada atas, iaitu dia punya mind dia. Limited. Yes.
Okay, so DMA ada apa-apa mungkin soalan ke untuk kita bagi hangat lagi kita punya perbincangan hari ni? Ada. Contoh lah, saya yakin tuan mesti banyak menghadapi, saya panggil budak-budak NB ataupun budak-budak nerd bana NB. Budak nerd ni macam ni. Okay. Budak nerd bana ni, dia punya pemikiran ataupun ilmu tu tak luas. Contoh. Budak nerd dalam communication, dia akan tegur orang, contohnya awak ni, kau ni tak ada body language macam saya dapat. Dia kata DME punya body language ni tak bagus lah. Dia tak faham sebab communication macam saya, walaupun saya tak pergi mampus dengan eye contact, pergi mampus dengan body language. Bila aku bercakap asalkan orang faham dan orang attracted, tu je. Contoh, bila aku bercakap dalam kelas, masa tu form 4 lagi, orang mengelilingi, semua tengok, seberes lah. Buat apa kan nak sibuk body language? Dia akan kecam, kenapa pakai spek hitam, nanti tak ada eye contact. Pergi mampus dengan spek hitam. Aku pakai singlet pun orang dengar. Faham? So macam tuan, pernah tak tuan dapat komen daripada budak-budak nerd ni, kata tuan ni body language salah, tak ada eye contact, benda-benda macam tu, teori. Okay, pertama saya faham ada orang dihidup dengan formula. Yeah. Dan kita tak cakap tu salah. Dan dia orang kena tahu, kalau dia orang ingin hidup dengan formula, jangan paksa kita yang tak ikut formula ni untuk ikut macam dia orang. Seperti mana kita membiarkan dia orang ikut formula, dia pun kena membiarkan kita hidup dengan kita punya formula sendiri. Saya ada dulu yang saya viral sebab boleh date tu, punca dia tanya macam tu lah. Saya buat live, dia tanya, bang, bertubi-tubi dia tanya, kenapa pakai spek hitam waktu malam? Budak nerd tu. Okay. Sebab saya yakin dia adalah student Bachelor English Communication with Communication. Okay. Sebab dia belajar macam tu, eye contact apa semua. Dan dia orang kena faham, semua formula yang diorang cipta ni untuk orang yang tidak ada skill itu. Jadi dia kena ada alat untuk membantu dia supaya meningkatkan kebolehan dia untuk menguasai skill itu. Jadi untuk orang yang memang dah ada skill macam saya, macam tuan, macam orang lain, kita tak perlukan benda-benda tu. Tak perlu beli buku baca how to communicate. Yes, maksudnya kita tak perlukan tangan macam ni. Saya faham ada orang cakap tangan macam ni untuk merasakan emosi begini, kan? Jadi untuk orang yang dia tidak ada skill tu, dia kenalah follow. Betul lah. Kan? Tapi imagine kalau orang tu dia baru nak buat, dengan nak hafal, nak guna tangan, lagi mana nak cakap, mana nak mata, silap apa jadi kat dia? Terencat terus. Begini. Faham tak? Jadi rumit. Betul. Okay, saya ada satu palasapah hidup saya yang mungkin orang tak setuju. Tapi itu baru kita best, betul tak? Yeah. Saya telah kenapa DMA dapat attention, saya dapat attention. Kita orang telah datangkan alternatif lain selain daripada apa yang kebanyakan masyarakat faham. Kan? Best lah, bukan kita nak paksa orang ikut yang kita. Betul. Saya ada idea lain. Contoh dikala ramai orang menyerahkan ataupun leverage keputusan hidup dia kepada pakar, saya bukan orang macam tu. Saya menghormati dan respect ilmu orang-orang yang ahli dalam bidang dia. Dalam masa yang sama, bila datang untuk buat decision tentang hidup saya buat sendiri. Betul. Tapi saya akan refer advice dia orang. Ada orang, apa-apa pakar cakap, dia terus setuju. Saya bagi contoh. Selalunya konsep kajian ni, saya ada baca kan, saya minat fitness. Ada orang kaji dekat satu universiti, dia ambil 20 student, 50 student. Dia pun buat kajian umur sekian-sekian, dia buat selama 6 bulan, setahun. Dia fokus satu rutin. Orang yang buat kajian ni adalah orang nak buat PhD lah. That's how the academic world works kan. Betul. So dia pun buat dalam berapa orang. Okay, dia dapati the best moment ataupun waktu paling bagus untuk seorang develop muscle, otot adalah ketika berusia sekian-sekian. Katalah umur 16 sampai umur 25. The best moment. Okay. Imagine ada satu orang nama dia Bahrum, umur dia 45 tahun. Dia tengok kajian tu, dia leverage kepada pakar tu, agak-agak dia akan workout tak? Tak. Faham tak? Jadi saya punya prinsip ialah apa sahaja kajian pakar, aku nak try loh. Sebab saya percaya macam ni. Macam mana kajian untuk 20 orang boleh diguna pakai kepada 7 bilion manusia? Something wrong somewhere. Sebab kita semua tak sama. Why not just give a shot? Kan, kalau tak okay, tak apa, nothing tulus pun. Lagi benda yang tak libatkan nyawa pun. So macam tu lah. Ramai orang dia leverage dekat pakar. Dia macam mana? Macam tu lah. Contoh katalah pergi klinik. Doktor bagi ubat. Kebanyakan orang tu telan je.
Tapi saya akan tanya, why should I? Kenapa saya kena makan ubat? At least saya nak buat benda tu dalam keadaan saya tahu. Ramai orang dia okay. Contoh anak dia pergi klinik. Anak dia demam. Okay, katakanlah anak dia tak ada sesama pun, tak ada batuk. So dia pergi klinik, okay doktor bla bla bla. Katakanlah farmasi tu silap. Manusia kan, sebab dia bukan robot. Katakanlah dia silap. Dia sampai nak bagi orang lain, dia terbagi okay ni buat batuk apa semua-semua. Kalau orang tu tak tanya, agak balik rumah dia entak tak anak dia bagi ubat batuk, ubat sesama. Dia bagi je. Betul tak? Betul. Macam tu konsep. Tapi kalau dia tanya, kenapa pula saya nak kena ni? Anak saya tak ada. Faham? Dia takkan leverage keputusan kepada pakar. Tapi dia akan minta advice. Itu maksud dia. Faham. Okay? So keputusan tu di tangan dia. Ya. Lagi ada apa? Untuk DMA, mungkin ada apa yang kita boleh, saya ada ingat perkara untuk saya tanyakan tadi. Tapi macam semua orang kena tahulah, saya tak berapa minat nak tanya soalan peribadi. Betul. Satu lagi, boleh tak nak tanya pasal hair dryer? Boleh tak tuan ulas sekali lagi? Sebab topik tu bagi saya walaupun nampak kecil kan, tapi bagi saya dia macam hair dryer ni sangat overrated, sangat-sangat beta. Cakap dulu DMA punya falsafah apa? Contoh bila kita tengok member-member kita lepas mandi, dia pun lelaki lah. Lelaki, perempuan apa? Lelaki dia ambil hair dryer, dia pasang plug pack, dia pasang. 10 minit nak keringkan rambut. Dah lah bising nak buat live boleh tu. Tapi tu saya tengah buat live, lepas tu kacau lah. Kenapa tak guna tuala je, jimat masa? I mean rambut je pun. Bagi tuan macam mana? Bagi saya macam beta, macam overrated. Okay, betul lah apa tuan rasa tu. Untuk diri tuan betul. Okay, sebab saya bagi saya, untuk orang macam saya, mungkin macam tuan, mungkin orang yang appreciate setiap saat tu untuk conquer the world. Untuk orang macam kita tak ada masa untuk hair dryer. Dan kenapa penting sangat untuk rambut kering? Sebab dia kata rambut ni mahkota. Sebab sejak bila? Saya ada teori, kalau dia tak hair dryer, katalah lepas dia mandi, tuan buat live, dia duduk sebelah, akan kering tak? Akan kering juga. Kering juga kan? So saya rasa itulah, lelaki sepatutnya hidup dia tak serumit itu. Carol Okay, boleh stop pakai hair dryer? Nanya beta. Tak betul, mungkin dia tak tahu. Sebab apa dia buat? Sebab apa kau tuan buat? Sebab tuan tengok orang buat tu. Dia tak tahu. Dia kata, kalau 10 minit hair dryer ataupun dengan 10 minit aku membaca sesuatu, mana lagi bagus? Membaca? Kan? Dengar podcast ke? Ya, 10 minit aku hair dryer rambut ataupun 10 minit aku menulis. Better 10 minit yang do something, yang benefit. Satu lagi tuan, orang lelaki zaman sekarang, dia kata rambut tu mahkota. Bagi saya, sejak bila rambut ni mahkota? Dia ingat dengan rambut, dia suruh barber, barber nak nipiskan yang ni, pastikan simetri ya. Dia pun betulkan rambut dia. Adakah dengan rambut dia yang betul satu urat ni menyebabkan ramai awet nak ke dia? Tiba-tiba ada awet kata, rambut awak sangat simetri, jom kahwin. Mana ada gitu. Rambut tak bagi duit pun. Orang yang sekalipun orang tu rambut botak, muka banyak jerawat, cala-cala, muka pecah. Semua dia describe saya tu. Tak. Tuan style. Okay, boleh je, tak apa. Saya okey. Sekalipun lelaki tu muka pecah, kalau dia padu, dia tak dapat awet. Dia tak akan dapat duit banyak. So sejak bila rambut tu mahkota? Bagi tuan macam mana? Okay, sebenarnya ada orang, dia memerlukan sesuatu untuk rasa sesuatu. So orang-orang yang kata rambut untuk lelaki dia adalah orang yang macam tu. Dia perlukan sesuatu untuk rasa confident. Ya. Faham tak? Faham. Okay. Dan mungkin untuk tuan aku tak peduli pun rambut macam mana pun, aku still confident. Ada orang bila rambut dia dah tak ada, dia sanggup tanam. Betul. Ataupun ada orang dia tak ada jambang, dia tanam sebab dia nak ada jambang. Okay. Untuk dia rasa confident tu, dia kena ada sesuatu. Saya lagi believe kepada confident yang datang daripada apa adanya. Bukan ada sesuatu baru confident. Betul. Dengan apa adanya. Itu saya lagi prefer macam tu lah. Tadi rumit sebab lelaki semakin rumit. Okay, lepas tu yang separuh masak makin ramai ke separuh masak? Kat universiti macam mana? Separuh masak Contohnya separuh masak macam tu tadi. Okay, tak matang. Bukan, separuh masak tu adalah lelaki sepatutnya dia tak boleh separuh masak. Separuh masak tahu. Lelaki dia macam ni. Macam Demi tadi tanya saya,
tentang apa tadi, pasangan apa semua kan, lelaki suka wanita. Cuba tanya balik soalan tu. Best tu. Lelaki suka wanita Yang tadi kita lepak minum kopi, apa pandangan tentang seorang lelaki yang nak kahwin ramai apa benda? Ingat? Oh, saya pernah kata lelaki, adakah tuan setuju? Sebab saya percaya lelaki ni dia sifat mengconquer, dan perempuan ni dia akan secara fitrahnya default setting dia nak ramai perempuan. Tengok raja-raja zaman dulu semua banyak perempuan. Yang mana orang ada pilihan, dia akan nak banyak perempuan. Dia memang tak cukup satu. Secara fitrah bukan tindakan. Sebab Fitrah. Fitrah. Sebab kenapa most men end up seorang je isteri? Sebab pertama dia takut bini dia. Kedua limitation, dia tak mampu. Mungkin tak mampu dari segi kewangan ataupun dia takut menzalimi. Dia ada prinsip. So sebab ni je. Kalau lah lelaki tu memang semua green light, tak ada halangan langsung, so dia akan bini ramai gak. Tu saya percaya. So tuan rasa macam mana? Okay, bagi saya dia memang, kalau kita tengok dari segi fitrah dia, fitrah ni dia kena ada sandaran dia. Kalau kita tengok Quran surah Ali Imran kan, dan dijadikan indah dari pandangan manusia kesukaan terhadap wanita, anak-anak pinak, harta benda bertimbun-timbun kan. So maksudnya lelaki memang kena suka wanita, wanita kena suka lelaki. Period. Itu fitrah. Okay. Kemudian ayat pensyariatan nikah, Pendidikan Islam tingkatan 5, fankihu ma tabalakum minan nisaan. Nikahilah kamu 4, 3, 2, atau jika kamu tidak mampu berlaku adil, 1. Kan? So betul. Itu maksudnya dia boleh. Bagi saya daripada segi kenapa Allah menjadikan ayat pensyariatan ni semua, sebab itulah fitrah seorang lelaki. Bagi saya memang itu fitrah lelaki. Betul. Dan lelaki memang lelaki, dia akan suka perempuan. Kalau lelaki tu dia dah start suka kambing, nak berjimat dengan kambing, na'udzubillah. Okay? Cuma beza dia ialah siapa yang menggunakan fitrah ini mengharapkan redha Allah, atau menggunakan fitrah ini kerana hawa nafsu. Tu beza dia. Jadi semoga kita semua tidak menggunakan fitrah itu sebagai alasan untuk mengikuti hawa nafsu lah. InsyaAllah. Kan? Okay, so mungkin ada soalan terakhir. Kodak okay, nak kodak. Ada kodak? Ha? Berapa Mi? Kodak berapa Mi? 5 minit. Alamak, tambah sikit Mi. Okey tuan, ni tentang pembawakan diri tuan untuk masa akan datang. 10 tahun lagi, sebab tuan berganjak dewasa. Pendek ambil. Sekarang ni tuan memang saya pun respect tuan dengan pembawakan tuan, eloquity apa semua tu. Tuan attract yang muda-muda. So daripada situ dia orang daripada situ dia akan masukkan benda-benda yang penting. Ilmu-ilmu semua. Tu nak tarik dia, attract dia. Tapi saya pasti bila tuan dah berganjak dewasa nanti, tuan akan berubah. Tuan akan menjadi contoh. Tuan akan menjadi Azwata macam tuan cakap tadi kan. So ada pula generasi yang sambung jadi tuan pula. So tuan dah jadi Azwata. Azwata dah pencen. So tuan dah dia level Azwata, ada orang sambung. Apa tuan punya ni? Apa nama? Aduh, mak susah lah tak, itu yang penting sebenarnya. Yang penting tu. Yang penting adalah soalan. Ya, betul. Soalan dia adalah tuan dah prepare belum untuk tuan sekarang ni dah dikenali di Malaysia lah contohnya. So tuan dah prepare untuk masa akan datang, untuk tuan still ada lagi dalam industri ni. Industri. So penganut tuan nanti mesti remaja-remaja dah besar, pakcik-pakcik semua. Okay. Prepare untuk apa? Prepare untuk still ada macam maintain macam Azwata sekarang. Dia tak, ada orang dia tak konsisten. So dia dah umur 20, 30 dia dah akan diam. Dia akan dah tak ada dah dalam ni. So orang lain pula sambung. So untuk maintain, macam tuan pun dulu tak dikenali betul. Bila tuan konsisten dikenali betul. So like dulu pun tuan lain, sekarang tuan lain. Macam mana, apa plan tuan? Tak untuk boleh soalan tu pendek lagi. Jelas. Dia akan dikecam kan? Tuan tolonglah saya. Tu saya memang tak ada fikir. Saintis punya soalan. Fikirlah guna otak balik Leslie. Tak masuk saya. Okey. Prepare untuk apa? Tuan kena tengok dia, jangan tengok saya. Seperti sekarang ni, untuk tuan kekal ada dalam, contohlah media sosial, untuk tuan bagi lagi semangat, untuk tuan bagi lagi motivation. So tuan, contoh tuan umur dah 30, tuan takkan bawa eloquity lagi, betul? Tak tahu boleh jadi. Okey. Suka je asing orang macam tu. Bukan saya cakap perubahan nanti, perubahan kita punya macam mana? Tuan dulu macam mana? Ke daripada dulu sampai sekarang sama? Dari segi apa? Jawab. Daripada segi tuan membangunkan diri tuan untuk berjaya sampai sekarang. Tuan tak semestinya turun macam ni, betul?
Saya I'm a full grown man lah. Saya suka nak tarik evolve. crowd tu. Saya suka evolve. Sebab dulu tuan masa belasan apa semua dalam lain kan tuan nak tarik crowd tuan. Sekarang ni tuan penganut tuan ramai yang usang. So dia akan kalau mustahil tuan umur 60, 70, 80 Pak Haji pula join tuan. Jadi dia penganut. apa soalan dia sekarang ni? Macam mana nak buat ke apa? Macam mana nak kekalkan benda tu supaya orang still follow lagi. Relevant. Follow lagi. Okay, dia apa plan supaya still relevant? What's your plan? Untuk orang still macam okay, dah cukup. Okay. Last apa? Guys, tolong kecam Abil supaya kita best baru sonok. Okay, apa, so what's your plan? Plan untuk stay relevant ni kita kena bagi value kepada masyarakat. Sebab content creator dia ada dua tau. Ada orang dia kerja dia kecam orang lain, dia attack orang, tu content dia stitch video orang. Ada seorang perempuan tu dia stitch video saya tengok content dia semua stitch. So orang macam ni dia tak ada value nak bagi. Orang macam saya, berdasarkan saya punya pengalaman dan juga mindset yang ditrain, saya share kepada masyarakat. So benda tu akan sentiasa relevant. Macam perubahan dari segi penyampaian, mungkinlah saya akan berubah sikit, mungkin 10 tahun akan datang tak guna Hello Kitty. Apa soalan saya? Okay. So nak prepare untuk relevant, kita kena bagi value. Content is king. Content kita kena bagi value. Editing tu betul, tapi nombor satu content. Orang panggil value. Value is king dalam apa-apa. Nak stay relevant, bagi value. Sebelum saya famous, saya dah sedia untuk famous. Sebelum saya famous dulu, saya tahu bila famous ni kena kecam. So saya dah ready siap-siap. Bila famous, boom, saya tak terkejut. Alamak, saya famous lah. Semua orang ikut trend aku, tak ada. Aku tak terkejut dan aku stay relax. Boleh relax je. Okay, Demir, saya punya soalan last. Kalau kita tengok dalam dunia konten ni ada dua jenis. Satu entertainment, satu education. Which is, kalau kita tengok orang-orang yang dalam line entertainment ni, dia punya attention dia sangat dahsyat. Kalau buat live pun 30,000 view. Manakala DMA buat live, education, ajar orang, bagi semangat semua, viewers rendah. What's your point on this? Ada tak rasa macam tercabar ke tengok orang tu view dia banyak? Apa pandangan DMA tentang isu ini? Pandangan saya, benda tu kita tak boleh dengki dengan orang yang lebih banyak view. Yang berbeza alam, dia alam entertainment. Kita education ataupun lebih kepada benda yang ada valuable, ada value. So kita punya view tak akan serancak dia orang. Maksudnya entertainment tak ada value? Entertainment value dia dari segi menghiburkan tu je lah. Maknanya value masing-masing adalah contohnya kita latih self development. Dia apa yang tuan cakap apa? Dopamin murahan. Dopamin murahan. Contoh macam mana? Contoh dia dengan muzik. Sebab saya kan kata saya pesan suruh cut muzik kan. Ada orang kata, dia marah, dia kata muzik ni menyebabkan saya tenang. Masa dengar je lah, lepas dia off muzik tu dia depress balik. Tu dopamin murahan. Saya tak perlukan dopamin murahan. So apa soalan Adi? Tak ingat, lupa. So maksudnya, adakah DMA rasa terkesan dengan orang yang buat entertainment ni? Tak terkesan sebab hukum alam dia entertainment lebih besar compared to education. Ya, so maksudnya kita faham dari itu. fitrah dia manusia memang suka benda-benda yang melalaikan. Ya, compare to berbanding dengan benda-benda yang memanfaatkan. Tapi audience kita lebih berkualiti. Lebih berkualiti. Kalau kita ajar matematik, yang tertarik dengan kita adalah student. So audience tu lebih berkualiti lah. Okay. Maksudnya orang yang suka entertainment tak berkualiti? Entertainment dia broad. Budak-budak pun tengok, orang tua pun tengok. Dia bercampur-campur lah. Itu beza dia. Maksudnya dia dari segi kualiti tu tak berapa ada lah. Kualiti in terms of apa tu? Kualiti insan ke kualiti spending? Kualiti dari segi jenis viewer. Contohnya kalau macam self development, orang yang tertarik adalah orang yang juga sedang improve diri dia. Tu maksud saya. Okay, faham. So mungkin ada yang terakhir ke? Akhir Okay, DMA last. Okay. Mungkin DMA boleh share sikit lah. Kadang-kadang mungkin peminat-peminat DMA ni dia sayang DMA. Mungkin dia rasa, saya nampak orang makin sayang ni sejak orang tahu kisah hidup tuan sebenarnya. Kan? Jadi dia mungkin relate, sebab ni kok budak ni buat tangan macam tu. Kan? Dia prasangka. Kan? Sebenarnya tak ada kena-mengena pun, betul tak? Betul. So saya nak tanya DMA tentang bagaimanakah saya, sekarang dia orang semua dalam tu dia sayang kat tuan.
Jadi dia tak nak saya ni konon-konon macam nak bully tuan, nak bully DMA, nak buat nakal kan. Sebanyak 3 hari dekat sini, macam mana saya entertain tuan? Mungkin tuan boleh cerita dengan apa yang tuan rasa, apa yang tuan dapat, cerita apa yang tuan rasa. Tuan Azil Walter dia bagi ilmu lah kat saya, bagi input. Dan antara input saya dapat adalah tentang media sosial. Saya sedar bahawa kita kena lebih luas. Tak boleh TikTok saja. So tu antara benda yang saya memang ambil dari tuan. So Tuan Azil Walter sangat baik, seorang yang sangat respectful, sangat bagus, banyak input. Tu yang saya nak sebenarnya. Saya nak ilmu bisnes tuan. Tu saya jumpa tuan. Dan itu yang saya dapat. Dan bersyukur lah dapat jumpa orang yang memang betul-betul buat bisnes. Sebab ada orang dia belajar daripada teori, dia buat degree bisnes, CTR. Tu je dia orang tahu. CTA, call to action. Tapi dia orang tak ada praktikal. So banyaklah input saya dapat dari tuan. Tu. Okay, faham. Dan sebab apa kadang follower DMA dia risau kan. DMA ni datang macam mana nanti nak naik bas apa semua. Sebab tu sebenarnya saya rasa follower DMA dia belum faham apakah prinsip yang DMA bawa. Prinsip DMA bawa adalah tentang alpha. Seorang lelaki yang independen, yang boleh lead. So maksudnya apabila DMA kena datang jauh, dia boleh handle. Betul. Kan? Cuma bagi tahu dia orang, takut dia orang risau. Sebab orang pesan kan, dia student lagi, bagilah duit gitu. Jujur saya kata, sekalipun Azil Walter, katakanlah Azil Walter tak bagi duit pun, saya tetap datang sebab saya nak ilmu dia. Dan saya bersedia untuk susah sebenarnya. Saya tak expect senang macam ni sebab Azil Walter sponsor semua benda. Lepas tu bas lambat pun tuan tanya, jalan-jalan sikit nanti lenguh badan. Saya tak expect benda tu sebab bagi saya laki ni memang kena susah. Setakat lenguh dalam bas tu apalah sangat. So kita lelaki kena susah, tak apa, saya tak kisah. Okay. Dan saya datang je podcast tuan. Okay. So thank you very much DMA, Habil dan guys audience, korang chill sikit. Okay, sebab dan korang kena faham Habil ni dia bukan Tim Walter, dia adalah seorang yang ada kerjaya sebagai HR yang sedang belajar bercakap. So saya sebenarnya bagi dia exposure. Okay, so tolong bagi peluang kat dia sebab kalau korang ada sini pun belum tentu korang selamat. Jadi guys, kita bagi tepuk untuk kita punya guest hari ni guys. Thank you very much. Terima kasih tuan. Terima kasih.